Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani hadirin sekalian. Saya Josephine, moderator forum pada hari ini. Hadirin sekalian, sebelum saya memperkenalkan barisan panel jemputan kita, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu forum kita yang berkisar menengangi isu sekuriti makanan dari sudut sains makanan dan pemakanan. Seperti yang sering dilaporkan dalam berita, isu kekurangan bekalan beras putih tempatan, ayam, telur dan minyak semakin menjadi perhatian di Malaysia dan telah menjadi antara isu nasional terpenting sejak PRU 14. Hadirin yang dihormati, pertanyaannya adalah sejauh manakah pemahaman anda mengenai sekuriti makanan ini? Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian, sekuriti makanan ialah apabila semua orang pada setiap masa mempunyai akses fizikal dan ekonomi kepada makanan yang mencukupi, selamat dan berkhasiat yang memenuhi keperluan diet dan keutamaan mereka untuk kehidupan yang aktif dan sihat. Secara ringkasnya, ia ialah jaminan keselamatan dan kualiti makanan kepada individu untuk memastikan kelangsungan hidup. Baiklah sidang hadirin, mari kita berkenalan dengan tiga panel kita pada hari ini. Panel pertama, Profesor Dr. Lim Chee Ying yang merupakan pengawal saiz permakanan dari KKM. Panel kedua, Cik Ho Kei Yi yang merupakan pengawal penyelidik kanan dari Pusat Penyelidik Saiz dan Teknologi Makanan MADI. Panel ketiga, Cik Lim Hui Jun yang merupakan seorang pensyarah dari UPM, Jabatan Perniagaan Tani dan Ekonomi Biosumber. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, mari kita kembali kepada topik forum kita. Hadirin yang saya hormati sekalian, saat yang dinantikan telah tiba. Dijemput ahli panel pertama kita, Profesor Lim untuk berkongsi perspektif dan fakta-fakta mengenai sekuriti makanan di Malaysia kini. Silakan Profesor Lim. Terima kasih saudari moderator. Dewasa ini, istilah sekuriti makanan menjadi popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Kebanyakan orang menganggap bahawa sekuriti makanan hanya melibatkan keselamatan makanan. Tetapi anggapan ini tidak berapa tepat. Apakah sebenarnya sekuriti makanan? Kita boleh melihat 4 dimensi dalam aspek sekuriti makanan. Dimensi pertama menjelaskan bahawa sesebuah negara mesti ada ketersediaan makanan. Maksudnya, bekalan makanan perlu sentiasa mencukupi. Berdasarkan kadar sara diri komoditi makanan utama Malaysia pada tahun 2022, kita boleh melihat bahawa pengeluaran makanan seperti beras, buah-buahan dan sayur-sayuran adalah tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik. Hal ini mencerminkan kebergantungan Malaysia kepada import makanan. Untuk pengetahuan semua, inisiatif seperti pembangunan pertanian komuniti telah disediakan untuk membantu isi rumah meringankan kos sara hidup melalui pengeluaran sendiri bahan makanan bagi memastikan kecukupan makanan sepanjang masa. Marilah kita beralih kepada dimensi yang kedua, iaitu kebolehcapaian. Bayangkan dalam sesebuah negara, bekalan makanan sudah cukup. Persoalan seterusnya adalah bagaimanakah bekalan makanan ini diedarkan dan adakah makanan tersebut mampu dibeli oleh rakyat. Oleh itu, makanan sedia ada mestilah boleh dicapai dan dibeli. Namun, krisis-krisis yang berlaku seperti cuaca, pandemik, sekatan bekalan dan peperangan menyebabkan rantaian bekalan dan pengeluaran makanan terjejas hingga mempengaruhi kenaikan harga makanan. Akibatnya, kuantiti makanan yang mampu dibeli oleh rakyat berkurang dan menggugat kebolehcapaian makanan. Bagi menangani masalah ini, program bantuan makanan dan program susu sekolah telah disediakan untuk membantu golongan B40, orang kurang upaya dan warga emas. Seterusnya, dimensi yang ketiga mengatakan bahawa makanan perlu selamat, sihat dan berkualiti. Bagi aspek keselamatan, program latihan pengendali makanan telah diperkenalkan untuk mendedahkan semua pengendali makanan dengan aspek-aspek kebersihan dan keselamatan makanan, diri pengendali dan premis makanan supaya makanan dikendalikan adalah bersih dan selamat dimakan. Lebih-lebih lagi, makanan yang disediakan sewajarnya berkualiti dan berkhasiat
agar kesihatan rakyat terjamin. Akhir sekali, kestabilan dan kemampanan makanan. Dengan erti kata lain, sesebuah negara perlu mempunyai bekalan makanan yang konsisten dan haruslah sentiasa bersedia untuk menghadapi krisis-krisis ekonomi, krisis makanan, perubahan iklim, bencana alam sekitar dan peningkatan populasi yang boleh mengancam kestabilan makanan. Contohnya, pensijilan MyGap menggalakkan petani untuk mengamalkan amalan pertanian baik agar makanan yang dihasilkan adalah selamat dan berkualiti dan dapat memastikan kelestarian alam sekitar. Sehubungan dengan itu, Indeks Global Security Makanan atau GFSI yang melibatkan 113 negara merupakan satu pengukuran yang digunakan untuk menilai tahap kerentanan negara terhadap sekuriti makanan. Prestasi Malaysia dalam GFSI tahun depan adalah sederhana, berada di tangga ke-41. Ia boleh disifatkan tidak terlalu buruk kerana negara kita dilanda wabak COVID-19 sebelum ini. Walau bagaimanapun, sistem makanan Malaysia perlu diperkukuh lagi supaya lebih berdaya tahan dan mampan bagi meningkatkan semula kedudukan Malaysia dalam GFSI 2023. Pendek kata, sekuriti makanan merupakan keperluan asas yang perlu diberi perhatian supaya pembangunan ekonomi dan sosial negara kekal progresif dan berdaya saing sepanjang masa. Terima kasih Saudari Lim atas penjelasan yang mendalam mengenai konsep sekuriti makanan berhubungan dengan pengetahuan sains makanan dan pemakanan. Sidang hadirin, dari penjelasan tadi, kita jelas tahu bahawa sekuriti makanan dinilai berdasarkan 4 dimensi utama, iaitu ketersediaan, kebolehcapaian, keselamatan makanan dan nutrisi, dan terakhir sekali, kestabilan makanan. Adalah penting untuk memahami sekuriti makanan adalah isu global terutama yang melibatkan hak asasi manusia untuk memperoleh sumber makanan yang cukupi bagi menjamin kelangsungan hidup. Kegagalan dalam mencapai sekuriti makanan dalam sesebuah negara akan menggugat hak asasi manusia dan boleh menjadi pemicu bagi krisis makanan, keburukan kesihatan serta pembangunan sejagat yang mana akan dapat mengancam kualiti hidup rakyat dan negara. Oleh itu, adalah penting kita memberikan penekanan kepada isu sekuriti makanan ini. Sekarang, soalan saya seterusnya kepada panel kedua, Saudari Ho. Apakah punca yang menyebabkan penghasilan beras tempakan negara kita berisiko terjejas? Silakan Saudari Ho. Terima kasih Saudari Moderator. Kebelakangan ini, isu kekurangan beras putih tempatan telah menjadi semakin serius dan isu tersebut amat merisaukan para rakyat Malaysia. Menurut Amir Mak Amin, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Lembaga Pertubuhan Peladang LPP, antara punca utama yang menyebabkan kekurangan penghasilan beras adalah disebabkan keadaan cuaca yang buruk dan juga serangan penyakit terhadap padi yang mengakibatkan kerosakan pengeluaran padi. Hal ini dikatakan demikian kerana purata hasil tuaian telah merosot dari 7 metrik tan sehektar kepada 4 metrik tan sehektar, di mana bekalan beras putih tempatan telah menurun sebanyak 5 hingga 10%. Tambahan pula, padi beras nasional berhad bernas yang menyelaraskan harga beras putih import beberapa bulan lepas daripada 2,350 setan kepada 3,200 setan turut menyumbang kepada isu kekurangan beras putih tempatan di Malaysia. Dengan keadaan sedemikian, rakyat Malaysia terutamanya golongan B40 menjadi tidak mampu untuk membeli beras putih import dan mereka terpaksa beralih kepada beras putih tempatan yang lebih murah. Kesannya, bekalan beras putih tempatan menjadi semakin kurang dan tidak dapat menampung permintaan rakyat terhadap beras putih tempatan. Pada pendapat saya, memang tidak dapat dinafikan bahawa strategi yang sedia ada seperti peruntukan subsidi untuk beras putih import, pengesahan undang-undang dan pemeriksaan terhadap rantaian beras tempatan adalah amat penting untuk menangani isu kekurangan beras pada keadaan sedemikian. Namun,
Pihak kerajaan juga harus berfokus terhadap perkembangan teknologi pertanian untuk menyelesaikan isu kekurangan beras putih tempatan. Hal ini demikian kerana pendekatan teknologi memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan penghasilan tanaman. Sebagai contohnya, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) telah melancarkan teknologi penggunaan biosensor sebagai teknik baru untuk mengesan penyakit padi semasa pameran teknologi dan inovasi pertanian iaitu Showtech MARDI 2023. Dengan demikian, penyakit padi dapat dikesan dan dikawal pada peringkat awal dan secara tidak langsung mengelakkan kerosakan tanaman padi akibat serangan penyakit. Seterusnya, pertanian moden juga harus diperkasakan melalui gabungan teknologi moden seperti kecerdasan buatan iaitu Artificial Intelligence, analisis data rakyat, Big Data dan drone. Penggunaan teknologi tersebut dapat memudahkan proses pertanian dan juga meringankan beban petani semasa menjalankan aktiviti pertanian. Sebagai contohnya, teknologi AI dapat membantu petani untuk mengumpulkan data berkaitan aktiviti pertanian seperti keadaan tanaman, bilangan aktiviti penyiraman, serta cuaca harian yang direkodkan dari semasa ke semasa. Dengan demikian, gabungan teknologi tersebut dapat menjamin sistem pengurusan pertanian yang sistematik dan juga mengurangkan risiko kemerosotan hasil padi. Di samping itu, pembangunan varieti padi yang baru atau tanaman transgenik melalui teknologi modifikasi genetik GMO juga penting untuk menjamin produktiviti hasil padi yang tinggi di Malaysia. Hal ini demikian kerana tanaman GMO mempunyai rintangan yang lebih tinggi terhadap cuaca yang buruk atau serangan penyakit yang menjadikan tanaman tersebut mempunyai jangka hayat yang lebih panjang. Sebagai contohnya, MARDI pernah menghasilkan varieti padi baru yang dinamakan sebagai MR315 pada tahun 2020 untuk meningkatkan produktiviti pertanian di Malaysia. Oleh itu, pihak kerajaan harus mengutamakan peruntukan subsidi kepada penjana teknologi dan juga meningkatkan kos pelaburan terhadap penyelidikan berkaitan pertanian untuk mempercepatkan pembangunan teknologi sektor pertanian. Dengan demikian, isu kekurangan bekalan beras putih tempatan dapat diatasi dan pendekatan tersebut juga memastikan negara kita mencapai tahap sekuriti makanan yang lebih tinggi. Terima Itu kasih sahaja Saudara Riho. Penjelasan yang cukup dan terperinci tadi benar-benar memberi kita gambaran yang lebih jelas tentang kerumitan isu sekuriti beras yang masih melanda di Malaysia. Jadi isu ini berkait rapat dengan dimensi sekuriti makanan yang telah diperkatakan oleh ahli panel pertama tadi, iaitu ketersediaan makanan. Adalah jelas bahawa negara kita masih bergantung kepada import beras dari negara-negara lain, khususnya negara Vietnam, Pakistan, Thailand dan India. Isu peningkatan harga beras tempatan akibat penyerasan harga beras putih import adalah agenda kritikal yang perlu ditangani secara efektif dan serius kerana ia dapat mencetuskan kesulitan kepada golongan B40 atau komuniti luar bandar. Jadi hadirin sekalian, selain daripada isu sekuriti beras, adalah penting diakui bahawa isu-isu serupa turut dihadapi oleh Malaysia dalam sektor ayam, telur dan minyak. Jadi soalan terakhir saya untuk ahli panel ketiga, Dr. Lim, adalah apakah isu yang menyebabkan kekurangan bekalan-bekalan ini dan cara untuk mengatasinya secara efektif? Dipersilakan Dr. Lim. Terima kasih saudari moderator. Isu yang menyebabkan kekurangan bekalan makanan seperti ayam, telur dan minyak dapat bervariasi bergantung kepada banyak faktor seperti lokasi geografi, faktor ekonomi, sosial dan politik. Salah satu faktor umum ialah penawaran dan permintaan. Ketidakseimbangan dalam penawaran dan permintaan makanan dapat menyebabkan fluktuasi harga dan juga menyebabkan kekurangan bekalan. Selain itu, kekurangan bekalan telur ayam berpunca daripada anak ayam yang terkena penyakit dan juga wabak. Menurut Persatuan Penternak Unggas Johor Laut Kaling, bekalan telur ayam mengambil masa yang lebih lama daripada ayam yang kembali stabil di pasaran.
Wabak penyakit pada haiwan ternakan seperti ayam dapat mengurangkan pengeluaran. Oleh itu, kenaikan harga makanan melonjak pada masa yang sama menyebabkan bekalan telur tidak stabil. Tambahan pula, penghampusan sebarang bentuk subsidi berkemungkinan akan mengakibatkan krisis bekalan bahan mentah itu apabila penternak bertindak mengurangkan pengeluaran ekoran kos operasi yang semakin tinggi. Hal ini dikatakan demikian kerana penternak kecil dan sederhana memakan kos yang lebih tinggi berbanding kepada penternak yang besar. Seterusnya, kondisi cuaca dan bencana alam juga salah satu faktor yang mengakibatkan kekurangan bekalan makanan. Keadaan cuaca yang tidak menentu seperti kekeringan dan banjir luar jangka antara punca kurangnya penghasilan dan pengeluaran telur ayam dalam negara. Faktor tersebut bukan hanya mempengaruhi hasil keluaran sektor pertanian, malah menjejaskan bekalan haiwan ternakan dan perikanan. Oleh itu, kita haruslah mengambil tindakan dalam menangani isu tersebut. Langkah utama untuk mengatasi masalah kekurangan bekalan makanan adalah menjamin kemampuan negara untuk menghasilkan bekalan itu sendiri. Pihak berkuasa haruslah melaksanakan dasar yang memastikan negara mampu menghasilkan makanan di Malaysia. Sebagai contoh, insentif berbentuk kewangan boleh diberikan kepada usahawan yang sudah lama bertapak dan berdaya maju. Manakala insentif daripada aspek khidmat dan sihat pula diberikan kepada pengusaha PMKS berhasrat untuk mencempuri bidang berkenaan. Dalam jangka masa yang panjang, langkah ini akan membantu mengurangkan kos pengeluaran dan harga input pertanian keluaran tembutan. Sekaligus membantu kerajaan mengurangkan bebanan pemberian subsidi dan insentif kepada petani. Selain itu, langkah yang boleh dilakukan dari sudut saiz makanan dan pemakanan ialah kita seharusnya meningkatkan pengeluaran makanan dengan menggunakan teknologi terkini. Kerjasama daripada pihak kementerian, agensi kerajaan, universiti dan petani sendiri diperlukan agar setiap aspek dalam sektor ini mampu dipertingkatkan ke tahap yang lebih baik. Sebagai contoh, penggunaan drone sebagai ejen pembelajaran di ladang-ladang pertanian membantu memudahkan kerja petani dan mengaplikasikan penggunaan teknologi terkini. Selain daripada penggunaan drone, diversifikasi makanan juga dapat menyelesaikan masalah kekurangan bekalan ini. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat dapat menggantikan bekalan makanan seperti sumber protein dan minyak masak dengan alternatif makanan. Menurut penyelidik Institut Biosains Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Faizal Abdul Rajiz, sumber protein yang baharu, Moringa oleifera, berpotensi besar dalam mengurangkan krisis makanan ayam berasaskan protein. Kesimpulannya, pendekatan saiz makanan dan pemakanan sangat penting untuk mengatasi kekurangan bekalan makanan. Inovasi dalam produksi, teknik pertanian dan pengolahan makanan akan membantu untuk mencipta bekalan makanan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Lim atas perkongsian tadi yang amat komprehensif. Jadi melalui perbincangan tadi kita, jelas tergambar bahawa isu kekurangan bekalan makanan adalah satu permasalahan yang sangat kompleks dan memerlukan penyelesaian yang menyeluruh dari pelbagai perspektif. Seperti yang dikongsikan oleh Dr. Lim tadi, usaha untuk meningkatkan kemampuan negara dalam menghasilkan bekalan makanan sendiri, peningkatan penggunaan teknologi moden dalam industri pertanian serta diversifikasi makanan sebagai alternatif adalah antara beberapa langkah yang dapat diusahakan untuk mengatasi isu sekuriti makanan. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau. Kalau mendaki dah sampai ke puncak, habis perbincangan kita telah sampai ke penghujung bicara. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan perbincangan forum ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon izin untuk mengakhiri bicara ini. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Sekian, terima kasih.